kami akan mengupas topik-topik berkaitan alam sekitar ke arah kehidupan lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah, hari ini Fix Pocket Talk bersiaran secara langsung di Facebook Alam Flora Sedang Berhad. Program ini sudah pun masuk ke episod yang ke-17 dan terbitan ini adalah sebagai tanda sokongan serta komitmen Alam Flora terhadap matlamat pembangunan lestari ataupun SDG, dan pada masa yang sama mengetengahkan program yang lebih baik memberikan info kepada komuniti di dalam alam maya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kini kita fokuskan pula kepada topik Pocket Talk kita pada hari ini, iaitu makan sampai habis. Bersama saya, hos anda Faris Amir untuk episod pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu di antara 7 fungsi utama SW Corp adalah menerapkan amalan kita semula dan pengasihan sisa di punca ataupun separation at source secara sistematik, di samping menekankan ciri-ciri pembangunan yang mampan meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial. Dalam memastikan perkhidmatan pengurusan sisa pepejal dan pemeriksaan awam yang efisien dan bersepadu, SW Corp juga berperanan untuk memberikan kepuasan yang lebih baik kepada pengguna dari segi perkhidmatan, pengurusan sisa, pepejal dan juga pemeriksaan awam. Secara tanpa belingan masa, dipersilakan Pengarah Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pemeriksaan Awam SW Corp Puan Umi Khautun binti Shuaib. Sebelum kita luangkan masa bersama-sama beliau, apa kata kita lihat dulu PT ini terlebih dahulu. Berlatar belakang pendidikan sekolah menengah di Maktab Rendah Sains Mara MRSM di Bestari Perlis pada tahun 1990, beliau melanjutkan pengajian tinggi ke peringkat A-Level di Universiti Teknologi Mara Shah Alam, Selangor. Selepas itu, Puan Umi menyambung pengajian di Universiti West London dalam pengajian ijazah sarjana muda perakaunan. Pada tahun 2003 pula, beliau telah menerima ijazah sarjana dalam pentadbiran perniagaan di Universiti Sains Malaysia USM. Kerjaya beliau bermula daripada menjadi seorang guru di Perlis dan kemudiannya menjadi accountant di Kedah, sebelum dilantik sebagai penolong pengarah perbendaharaan di Majlis Pembadaran Sembarang Perai MPSP Pulau Pinang selama 10 tahun. Pada tahun 2008, bermulalah kerjaya Puan Umi di Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam atau SW Corp sebagai pengarah bahagian kewangan, dan pada tahun ini beliau menyandang jawatan sebagai pengarah wilayah persekutuan di SW Corp. Kesungguhan Puan Umi dapat dilihat dengan penglibatan beliau dalam program kesedaran awam seperti kempen Value Food No Waste, TDR Bazaar Online Shop dan aktiviti-aktiviti kesedaran berkaitan dengan kita semula. Apa khabar Puan Umi? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan, terima kasih kerana sudi bersiaran bersama dengan Fix di dalam program Fix Pocket Talk episod ke-17 hari ini. Puan sihat? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih Alam Flora dan Fix kerana menjemput saya untuk Pocket Talk kali ini. Ya, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama Puan. Baik Puan, untuk program hari ini, saya akan ajukan beberapa soalan kepada Puan Umi. Semoga perkongsian hari ini akan memberi manfaat kepada semua yang menonton Pocket Talk yang diadakan secara live di Facebook Alam Flora. Puan, sebelum kita ingin berteruskan tentang kita punya segmen-segmen, sebelum itu kita ingin berkenalan dahululah dengan Puan Umi Khautun. Jadi mari kita ke segmen seterusnya, iaitu segmen kenali speaker kita. Puan dah ready ke saya nak tanya Puan soalan ni? Ready, tanyalah.
Alright Puan, untuk soalan pertama saya just nak tanya untuk kita mukadimah ni, boleh tak Puan kongsikan kepada semua penonton tempoh perkhidmatan Puan di dalam sektor kerajaan, dan sila juga Puan kongsikanlah karier Puan daripada awal pekerjaan sehinggalah sekarang. Okey, terima kasih Cik Faris ya. Jadi saya seperti tadi dalam video VT tadi ada disebut bahawa saya pernah menjadi guru sementara saja. Masa tu saya baru balik daripada United Kingdom. So saya menjadi guru sementara di Sekolah Menengah Kebangsaan Said Sirajuddin di Perlis. Kemudiannya saya bekerja di Bukhari Group sebagai accountant dan seterusnya ke McIntyre Worldwide dan College Aman Jaya. Itu adalah antara saya punya latar belakang ataupun perjalanan saya di peringkat swasta lah. Ya, dekat sekolah tu sekejap-sekejap je. Tapi sebelum tu banyaklah kerja-kerja part time saya buat, macam-macam sangat-sangat. Ya, macam kerja kat restoran semua pernah lah kita lalui untuk belajar untuk masa depan. Kemudian saya dapat kerja di Majlis Perbandaran Seberang Perai, sekarang ni namanya Majlis Bandaraya lah sekarang. Alhamdulillah. Ya, saya kerja dekat situ selama 10 tahun dan saya dah bekerja dalam kerajaan selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di SW Corp sejak penubuhannya lagi lah. Alhamdulillah, waktu saya masuk pun saya orang kata macam masa mula-mula nak datang saya tak tahu kata saya akan bekerja di SW Corp, sebab saya dikenal pasti untuk datang ke sini semasa saya berada di Seberang Perai semasa saya sedang membuat presentation. Ya, jadi bila saya buat presentation tu adalah a few pertanyaan dan sebagainya, dan terus di offerkan untuk bekerja di Kuala Lumpur, tapi tak tahu kat mana. Cuma setahun lepas tu barulah saya tahu saya berada di SW Corp. Alhamdulillah sampai hari ini. So di SW Corp saya masuk sebagai pengarah bahagian kewangan. Itu memang posisi saya yang paling lama lah, sebab saya pun memang accountant kerajaan kan. Dan saya pernah dipinjamkan untuk bertugas sebagai pengarah bahagian khidmat pengurusan sekejap. Dan saya pernah menanggung tugas sebagai timbalan ketua pegawai eksekutif pengurusan untuk SW Corp. Selama lebih kurang 3 kali lah dia punya period untuk tanggung tugas tu. Dan kemudiannya saya berada di sini di wilayah persekutuan. Alhamdulillah salah satu orang kata negeri lah yang melaksanakan Akta Pengurusan Sistem Penjalan Pembersihan Awam 2007, which is Akta 672. Ya, jadi itulah sedikit sebanyak latar belakang saya, dan I hope I will enjoy myself lah being here with the public especially. Jauh perjalanan Puan tu dia, daripada Perlis pergi ke Kedah, pergi ke Pulau Pinang, sekarang dekat Kuala Lumpur ya Puan? Ya, tak sangka pula. Saya ingat saya nak stop dekat utara je selama-lamanya kan. Ya. Alright Puan, terima kasih atas jawapan yang Puan berikan tadi. Puan, saya just nak tanya lah, sebab saya rasa benda ni mengambil saya punya interest lah. Boleh tak Puan bagi tahu saya, since dengan experience Puan yang lama, apakah faktor yang mendorong minat Puan dalam sektor alam sekitar ni? Kalau boleh Puan sharekan sikit dengan kami. Ini soalan susah sebenarnya. Jadi sebenarnya kita ni dah ditakdirkan lah. Ya, macam Faris pun takdirkan masuk alam flora, saya ditakdirkan dalam bidang ini. Tapi mungkin kerana nak kata kita minat 100% tu, bukannya saya kata saya suka menanam pokok 100%. Ya, bukannya katakan saya ni jenis orang yang betul-betul ada kemampuan ataupun ada ilmu dalam bidang sampah sarap yang membuatkan saya masuk. Tapi semua tu adalah kerana orang kata pendidikan kita terhadap kesedaran awam, background saya masa kat sekolah juga ya, dan juga saya suka menyertai program-program lah yang NGO program saya banyak menyertainya. Jadi contohnya dalam Puspanita, jadi dia lagi meningkatkan lagi saya punya kesedaran awam, nak menyedarkan publik mengapa dia kena cintakan alam sekitar dan sebagainya. Dan macam daripada segi kesenian, saya sukakan kesenian, saya suka kehijauan ya. Saya memang seni sikit lah daripada sekolah tu. Jadi itu mungkin mendorong saya untuk lebih dekat dengan publik ya, lebih dekat untuk bekerja dengan alam sekitar. Itu yang saya rasa lah, saya rasa beruntung sangat-sangat insya-Allah.
Ya. Betul lah Puan. Saya rasa macam saya rasa semua orang mungkin boleh katakan ada experience sama dengan Puan. Orang kata kalau tak buat benda tu kita tak tahu. Kalau tak kenal maka tak cinta, betul tak Puan? Betul. Dulu bila saya kerja dengan bidang dekat seberang perai, saya jaga cukai taksiran, saya jaga counter service. Jadi bila jaga cukai taksiran tu, it relates back mengapa public tak nak bayar cukai dan sebagainya. Jadi it relates kepada kebersihan persedaran. Jadi ia lebih menyedarkan saya lah. Jadi bila saya pun put up like complaints lah, ataupun saya buat aduan secara dalaman supaya peningkatan kebersihan dibuat dan sebagainya, supaya public akan bayar cukai dengan lebih baik kepada kita. Itu antara faktor-faktor lah. Alright Puan. Baik Puan, saya ingin tanya dengan Puan soalan terakhir untuk segmen ni. Apakah perkara yang paling menggembirakan Puan lah sepanjang perkhidmatan Puan sebagai pengarah SWCOP Wilayah Persekutuan? Saya kalau soalan tu pun susah juga. Kerana saya 41 hari tau dekat wilayah Persekutuan. 41 hari. Jadi saya gembira ni, saya tak tahu nak cakap betapa gembira tu macam mana. Tapi saya bersyukur sebenarnya. Bersyukur kerana Allah bagi saya ilham-ilham untuk bekerja di wilayah Persekutuan. Sebab saya tidak ada background untuk menjaga negeri sebelum ini. Kalau dulu saya di bahagian kewangan, setiap bulan saya sign check saja Cik Faris. Saya sign cek 160 juta sebulan bayar kepada 3 konsesi yang melaksanakan kerja-kerja perusahaan sisa berjalan mesin awam. Jadi bila saya dah berada di tempat saya sekarang ni, saya tengok adakah bayaran yang saya pernah tanda tangan tu, yang pernah dibayar bagi pihak kerajaan kepada konsesi itu berbaloi atau tidak. Jadi kalau dulu hanya melihat dari jauh, luluskan payment, luluskan peruntukan untuk buat program kepada negeri-negeri, namun kegembiraan tu mungkin hadir sekarang ni kerana saya dapat menggarap idea, diberikan ilham untuk laksanakan program-program. Itu mungkinlah kegembiraan yang Allah berikan kepada saya lah untuk menjadi pengarah wilayah ni. Adalah a few things, new things yang saya buat dan saya sangat bersyukur lah. Nanti saya cerita new things tu sebab semalam diluluskan. Alhamdulillah sangat-sangat. Okey. Itu saja kot yang boleh saya cakap pasal gembira. Alright, so itu dia. Terima kasih banyak Puan kerana bersesudilah berkongsikanlah serba sikit info berkenaan Puan, experience Puan. So kita sudah pun kenali speaker kita pada hari ini. Tapi sebelum kita ke segmen yang seterusnya, apa kata kita rehat sebentar dan kita akan kembali selepas speaker ini. Jangan ke mana-mana. Kalau kau tak tahu kat mana nak hantar barang-barang kita semula kau ni, kau boleh ke social media Alam Flora. Dekat situ kau akan tahu jadual 3R Always ni. Nak tahu ataupun info lebih lanjut, kau boleh tengok website yang kita buat. Dekat sini, betul-betul info kau boleh dapat. Lepas tu aku nak beritahu kau. Okey, barang seperti minyak masak terpakai, kertas, botol ni semua dia ada harga ni. Harga pula ikut kadar semasa. Okey, kalau macam tu, tunggu apa lagi? Jom kita semula. Terima kasih kepada semua yang setia bersama kami dalam siaran kami Fix Pocket Talk. So kita kembali lagi bersiaran secara langsung di Facebook Live segmen Fix Pocket Talk. Sekali lagi kita bersama dengan Puan Umi Kalthum binti Shoaib yang merupakan pengarah wilayah persekutuan di SWCOP. Baiklah, sekarang kita akan teruskan lagi dengan segmen Pocket Talk di mana kita ingin mendengar dan mengetahui dengan lebih lanjut dan juga kita ingin mendalami berkaitan dengan topik yang menarik pada hari ini, iaitu topik makan sampai habis. Jika penonton yang ingin bertanyakan soalan, anda semua boleh muat naik soalan di ruangan komen FB dan Alam Flora akan bacakan soalan tersebut dan untuk dijawab oleh panel jemputan kita pada hari ini. Baik Puan, untuk segmen yang utama ini Puan, kita akan berikan sedikit soalan untuk kita nak tahu pasal berkenaan dengan kita punya topik pada hari ini, makan sampai habis. Tapi sebelum tu, mungkin Puan boleh share sikit kepada penonton di luar sana mengenai tentang secara ringkas lah, apakah tahap pengurusan sisa pekerjaan di Malaysia sekarang ini nak dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain. Mungkin Puan boleh sharekan sikit?
Boleh. Jadi kalau saya tengok pengurusan sistem pepejal di Malaysia ni sebenarnya berada di tahap yang teratas. Terutama bagi 7 negeri dan 54 PBT yang melaksanakan Akta 672. Ya, iaitu Akta Pengurusan Sistem Pepejal dan Pembersihan Awam. Mengapa? Sebab bila negeri-negeri ini terima akta, jadi semua perkhidmatan pengurusan sistem pembersihan awam tu diserahkan kepada SW Corp. Jadi di situ 54 PBT ni bila diserahkan dia akan buat bayaran kepada SW Corp dan ada amount top up by Kerajaan Persekutuan. Mengapa Kerajaan Persekutuan top up that amount? Adalah untuk memastikan servis konsesi adalah lebih baik daripada servis PBT sebelum ini. Contohnya mengikut jadual, ada hari kutipan sisa kita semula kan, dan ada macam konsesi ada menyediakan kesedaran awam. Contoh di fix tu tempat kesedaran awam lah, dan top up macam ni konsesi buat, dan program-program kecil yang lain. Dan juga pekerja-pekerja konsesi diwajibkan menjaga keselamatan, pakaian dia, peraturan dia, masa dia, dan dia mesti mengikut jadual. Jadi kalau kita tengok memang kita yang paling top teratas. Cuma the feeling tu kita nak quantify sama ada paling bagus atau tidak tu susah sikit lah. Kita untuk makluman 54 PBT yang diservis oleh 3 konsesi di Malaysia ni yang dijaga kawal selia oleh SW Corp ni hanyalah 35.2% sahaja daripada keseluruhan bilangan PBT di Malaysia. Malaysia ada 153 sekarang if I'm not mistaken. Jadi 35.2% saja. Jadi maksudnya kita tak nampak, kita nak banding SW Corp punya penyelarasan kawal selia tu dengan PBT lain. Susahlah kita nak bandingkan ya. Jadi kita tak nampak dalam 99 PBT tu mana lagi yang terbaik dan sebagainya. Tak ada satu orang kata rating lah untuk diberikan kepada tahap pengurusan sistem pepejal di Malaysia. Jadi kalau kita nak banding makluman untuk makluman semualah untuk federalisation ataupun federalisasi pengurusan sistem pepejal ni hanya satu-satunya Malaysia sahaja ada di dunia ni. Malaysia sahaja. Ya, negara lain semua local authorities yang buat atau pihak berkuasa tempatan yang buat. Ya. Jadi kalau kita tak bolehlah banding dengan Singapura. Singapura memang one city one state. Ya. Jadi one city one state kita tak boleh banding. Kita banding dengan negara lain di dunia. Jadi Malaysia pun ada pihak Kerajaan Persekutuan menjalankan kerja pengurusan sistem pembersihan awam melalui SW Corp. Maka sepatutnya kita berada di tahap yang orang kata antara yang teratas lah dari negara-negara Asia yang lain. Namun kita tak jumpa ranking dengan rating dia lagi. Jadi kalau kita nak tengok daripada ranking rating yang lain mungkin kita boleh nampak lah. Kita tengok Environmental Performance Index yang saya tengok dalam tahun 2020, negara terbesar ni semua mostly adalah negara-negara Eropah. Start daripada Denmark, Luxembourg, Switzerland sampai Norway, Germany. Kemudian negara Asia lain yang tinggi pun Jepun tempat ke-12. Korea Selatan tempat ke-28, Singapura tempat ke-39. Tapi kita tak tahulah macam mana dia ambil pengiraan API Index ni. Sebab pada kita tengok mata kasar, Singapura patut tinggi lah kan, indeks dia duduk nombor tinggi-tinggi lah ya. Mengapa Jepun nombor 12? Patut Jepun lagi terror lah, Jepun patut nombor 3 lah kan. Itu kita tak tahu apa indeks tu dikira macam mana. Jadi dalam indeks tu Malaysia berada di tangga ke-68, Brunei berada di tangga ke-46. Markah Malaysia di tangga 68 tu hanyalah 47.9%. Kalau saya fail lah. Bawah 50% kan. Jadi ini adalah dibandingkan dengan 193 negara yang diiktiraf oleh negara PBB. Bangsa Bersatu jadi kalau kita tengok daripada rate recycling pula, rate recycling yang paling tinggi Germany 66.1%, Singapura 60.6%, Wales 60.2%. Anak saya dekat sini sekarang. South Korea 59%, Austria 55.9%. Malaysia kalau tahun lepas kita kira dalam indeks itu ditulis 30%, tapi dalam pengiraan SW Corp 30.67%. Lebih kurang lah. Tapi dalam top 20 rate of recycling yang paling tinggi di dunia ni, yang negara Asia yang ada adalah Singapura, Jepun, Taiwan.
South Korea, Singapore, South Korea, Taiwan. Jepun pun tak ada dalam top 20 nations untuk highest recycling rate. Faham tak? Dengarnya Singapura lebih tinggi daripada Japan. Ya. Sebab on paper kita nampak macam Japan Yes, tapi macam mana kita tak dapat nak quantify sebab kaedah pengiraan bagi suatu katalah persatuan kita semula ini ataupun negara Malaysia berbanding Jepun adalah different. Kalau Environment Performance Index ni dia kira berapa waste yang tidak dimasukkan ke tapak pelupusan. Kalau kita pula di Malaysia cara pengiraan kita lain, ya, kita ambil kiraan berapa waste kita semula yang dibawa masuk ke kilang-kilang untuk kita semula, lebih kurang ada 100 berapa puluh kilang kat Malaysia dah waktu dia orang buat pengiraan tu. Kemudian kita bahagikan dengan population punya weighted average punya waste sehari. Satu hari kita lebih kurang 1.3 kilo. Darab dengan population, darab 365 hari. Lepas tu itu pembahagi di bawah. So kaedah-kaedah pengiraan tu different. Jadi kita pun tak dapat justify yang mana satu betul, mana satu tidak. Tapi yang kita tahu masih belum tinggi. Kita masih lagi rendah. Ya? Itu yang paling penting. Kemudian kalau secara abnya lah untuk menurunkan dalam pengurusan sisa pepejal dan pekerjaan awam ni, untuk menaikkan dia punya productivity, effectiveness, keberkesanan dia tu, kita kena turunkan jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelupusan dan kita kena tingkatkan kadar kita semula kebangsaan dengan contohnya kurangkan sisa makanan dan sebagainya. So tadi saya sebut kadar kita semula Malaysia 30.67 2020. Kalau tahun ni kita target lebih kurang 32%. Kemudian untuk tahun 2025, kalau ikut dasar kebersihan negara, kita target about 40% meningkat. Tapi it's a bit slow. Mengapa slow? Slownya mungkin sikap kita tak berubah lagi walaupun pengurusannya bagus. Orang kata paling top dalam dunia, the only country in the world yang ada federalisation of pengurusan sisa pepejal. Tapi kita masih lagi percentages of kita semula rendah. Jadi kita nak tengok keberkesanan, kita kena pulun nak bagi naik kita semula ni. Lagi satu, nak pulun pun kena kurangkan sisa-sisa yang dihantar lah. Nak kita semula tu, orang kata nampak plastik, nampak tin dan sebagainya. Sisa makanan pun salah satu punca. Jadi kalau kita tengok Kuala Lumpur kan, satu hari 2,400 tan tau sisa dihantar ke tapak pelupusan. Kat Putrajaya satu hari 125 tan sehari. Dan kita dah implement untuk pengasingan sisa di punca ni sejak 2016. Tapi bila saya pergi untuk tengok pengauditan komposisi sisa, sebelah fix hari tu saya pergi, saya tengok masih banyak lagi barang-barang kita semula yang public penduduk campurkan. Itu masa saya tengok kita dekat Putrajaya. Jadi banyaklah kerja kita kena buat untuk meningkatkan kesedaran. Kalau kita tengok penduduk KL saja, salah satu ada 1.75 juta orang lah. Kalau KL ni anggaran 1.37 kilo sehari seorang. Ini saya ambil data Alam Flora ya, yang dia present bulan-bulan kepada saya, jadi saya buat pembahagian. 1.37 kilo sehari kita bazirkan. Jadi kita kena kurangkan lah. Agak-agak Faris saya ni ada sampah buang tak? Belum lagi. Belum lagi ada sampah. Alhamdulillah kita minum air je. Alright Puan. So bila kita cakap pasal sisa makanan ni, suka saya nak tanya Puan berkenaan soalan kedua ni, macam mana as a Blue Cup memastikan pengurusan sisa pepejal, terutamanya macam pembuangan sisa makanan dan juga pembersihan awam lebih baik serta terurus? Mungkin Puan boleh share sikit Puan? Okay. Ni soalan pun susah juga ni ya. Okey, jadi tiada satu cara lah yang kita kata paling tepat ataupun yang paling terbaik. Suara pun nak hilang-hilang ni ha. Biasalah tu. Jadi kita kata tak ada yang paling tepat, tak ada yang terbaik. Kita dah minta public buat pengasingan sisa. Jadi bila asing sisa kita semula tu, tinggallah sisa makanan kan. Jadi kita nak tingkatkan dia bukan sahaja dengan
untuk kerajaan menetapkan satu prosedur, satu garis panduan, peraturan kena buat dan sebagainya. Namun kita kena lakukan sesuatu sebab sebab makanan ni dah jadi semakin banyak, makin meningkat. Kalau perayaan ni dia ada peningkatan sisa makanan yang dihantar ke tapak pusat. Jadi selain daripada itu, kita kena tengok daripada segi infra lah. Macam dekat fix tu dah ada anaerobic digester kan. Yang boleh keluarkan baja, boleh keluarkan gas dan sebagainya daripada sisa makanan. Kita berharap kerajaan bolehlah mentingkatkan lagi pelaburan untuk letakkan macam AD, small AD atau mesin kompos ni di tempat-tempat yang sisa makanan dia banyak, macam di pasar, di kompleks makanan dan sebagainya. Dan kita juga kena educate, contoh ya, saya educate sekolah-sekolah ni banyak sisa makanan ya. Contoh ada sekolah dekat Perak ni, dia berjaya kumpul sisa makanan dan produce baja dan buat ladang buah naga. Ya, bila dia buat ladang buah naga, ya, dia boleh jual buah naga tu dan dia mendapat pendapatan daripada wang tersebut untuk tabung sekolah dan sebagainya. Dia boleh bantu balik student-student yang susah. Jadi kalau kita tengok di penjara Sungai Udang pun macam tu. Ada banyak sisa makanan. Apa yang berlaku, mereka ada satu kebun di sana. Mereka mengeluarkan baja daripada sisa makanan. Dan mereka produce balik makanan untuk dimakan oleh mereka yang berada di situ. Jadi ia akan mengurangkan kos kerajaan juga. Ya, jadi ini adalah about circular economy as a whole. Macam mana daripada sisa dia menjadi value balik. Kalaupun dia bukan menjadi wang, dia menjadi value dalam bentuk makanan lain, ya, kepada ternakan dan sebagainya. Jadi selain daripada itu, untuk kita tingkatkan kesedaran awam ni, SW Corp berterusanlah kita buat penampilan macam penampilan hari ni ya, saya buat penampilan di TV ke radio ke fizikal online supaya masyarakat menghargai makanan. Jadi kalau macam di TV tu, pagi tadi pun kita punya timbalan Menteri KPKT ada muncul di TV3. Ya, dia pun bercakap mengenai sisa itu ada harga atau sisa tu macam mana. Baru-baru ni TV di Majalah 3 kita ada siarkan Sisa-Sisa Harapan. Dia punya dokumentari sangat menarik. Jadi siapa-siapa yang belum tengok tu, tengoklah ulangan Majalah 3 minggu ni, Sisa-Sisa Harapan. Dan kita memang buat kempen berterusan di media sosial SW Corp. Itu tidak dapat dikatakan tidak, memang ya. Ada je tiap-tiap hari kita buat kempen. Dan kalaulah musim perayaan lagi banyak kempen. Kalau you all boleh refresh back, tengok balik Facebook SW Corp, memang kempen Value Food No Waste ni tak berhenti-henti. Saya pun baru-baru ni turun untuk buat kempen Value Food No Waste, memasak bersama YB Asgambut kan. Kemudian ada kempen dibuat dekat Brickfield. Dan semasa buat kempen di Brickfield tu, bukan sahaja kita Value Food No Waste, kita bercakap juga pasal empty litter supaya public tidak buang sampah rata-rata. Sebab masa perayaan lah, masa perkahwinan lah, masa urusan-urusan keraian lah, banyak sampah-sampah berlaku. Ya, dan kalau nak berkahwin tu dengan hantarannya, ya, dengan sisa makanan selepas kenduri kahwin, itu pun perkara yang perlu diambil berat oleh kita. Kita kena buat sesuatu lah. Dan kami juga buat kempen-kempen di bazar, macam masa bazar Ramadan nak kita bagi Value Food No Waste punya stiker dan tampalkan. Kalau dulu sebelum MCO, kita masuk ke hotel-hotel ni, setiap hotel kita ada tanda dia kena letakkan dekat meja-meja dia supaya menghargai makanan, elakkan pembaziran. Dekat situ dia nasihatkan untuk mengambil makanan dengan secukupnya dan jangan banyak-banyak, ambil sikit-sikit dulu kemudian bangun tambah. Jangan duduk je makan nak berhabis, semua pun tak sihat juga. Berjalan sikit nak ambil makanan buffet tu. Dan macam-macam lagi lah yang pihak hotel bantu. Ada juga pihak hotel yang akan terus bantu kita selepas MCO ni. Kita rasakan makin ramai orang pergi hotel, makin banyak sisa akan terbuang. Jadi antara salah satu yang SW Corp wilayah akan buat adalah bersama dengan a few organisasi lagi adalah Soul Kitchen. Actually Soup Kitchen, jadi Soul Kitchen. Jadi Soul Kitchen ni kami akan matchkan hotel dengan NGO yang memerlukan makanan untuk diedarkan kepada mana-mana pihak.
Tapi dia kena macam bagi tahu awal lah, ataupun dia tanya awal. Contoh NGO A, dia ada program. Jadi dia tanya dulu hotel A, B, C yang saya matchkan ni ada tak makanan balance dan sebagainya. Jadi tolong provide kat dia orang. Jadi makanan balance ni bukannya yang kotor, yang tersentuh, yang elok, ya, yang memang boleh dimakan. Itu yang berlaku sebenarnya pembaziran. Kalau dibuang memang bazir. Jadi hotel nak masak, kalaulah dia panggil 50 orang, satu jenis masakan tu janganlah untuk 50 orang. Itu saya tengok hotel selalu buat. Kadang-kadang dia gandakan jadi 100 orang untuk 50 orang. Sepatutnya yang katalah dia nak buat macaroni bake, macaroni bake itu buat untuk katalah 15 orang sudahlah, sebab dia macam sampingan je kan. Ada orang suka, ada orang tak suka. Dia hotel nak buat nasi biryani. Nasi biryani 50 orang datang untuk khusus tu, tapi buatlah untuk 45 sebab ada orang 5 orang lagi diet yang tidak diketahui tu kan. Jadi benda-benda tu yang hotel kena mainkan peranan, sebab di hidang tu banyak sangat. Kita ada banyak pilihan. Kadang-kadang pergi hotel saya tak nak makan nasi lah. Nak tengok, yang ini aku tak dapat keluar. Dia nak makan yang itu, betul tak? Macam tu lah contoh-contoh. Saya setuju tu Puan. Jadi kita lepas ni pun kena pilih macam tu. Ya Faris? Kemudian kita juga buat ceramah-ceramah, tazkirah. Pernah juga kalau nak raya bulan Ramadan tu kita masukkan dalam apa orang panggil tu? Khutbah Jumaat. Ya? Mengenai pembaziran ni. Baru-baru ni saya buat projek pahala, saya baru launch projek pahala dan untuk trash to cash untuk masjid-masjid di wilayah Persekutuan ni, baru 80 masjid. Jadi saya ada cakap dengan a few Tok Imam lah, kata waktu akad nikah bagi khutbah kahwin tu pun cerita suka juga pasal pembaziran sampah sarap ni, nak kenduri jangan buat banyak-banyak cerita. Itu antara benda-benda pembaziran ya yang perlu. Saya setuju tu Puan. Imam kena bercakap. Macam tu lah. Kemudian kita juga kalau macam dekat bazar Ramadan juga kita galakkan macam sisa minyak masak ni adalah sisa makanan juga kan. Jadi dia kumpulkan siap-siap dan jual. Dan harga ni ada supplier yang membeli sisa minyak masak sekarang ni, minggu ni RM2.80 sekilo. Oh, tinggi. Alam Flora ambil berapa Mengikutkan pada kadar masa sekarang ni kita RM1.50. Ada, sebab dia pun nak buat produk. Dia nak buat another produk kan, nak buat minyak, biodiesel dan sebagainya. Dan SMK juga buat tinjauan kesedaran lah mengenai value food no waste ni. Ada tahun 2021 kita buat. Tengok yang sedar ni ramai, tapi amal tu kurang. Markah sedar ni 90 ke atas. Semua sedar. Ya, tapi yang amal ni between 48 ke 78%. Very low. Itulah antara yang kita buat untuk meningkatkan kesedaran lah mengenai pembuangan sisa makanan. Puan, saya tertarik dengan Puan ada nyatakan tadi kempen Value Food No Waste oleh SWCOP. Boleh tak saya just nak dapatkan Puan punya point of view, Puan boleh explain kepada kita semua yang menonton pada hari ini, apakah kaitan topik kita pada hari ini iaitu makan sampai habis dengan kempen Value Food No Waste. Mungkin boleh Puan ceritakan sikit Puan berkenaan ni? Okey, mestilah ada kaitan, mana boleh tak ada kaitan. Itu kaitan besar-besaran namanya. Jadi kalau kita tengok kaitan kan makan sampai habis. Pernah dengar tak Mak Bebel dulu-dulu? Of course. Mak Bebel kan makan sampai habis. Mak kata, dia cakap habis makanan. Habis, nanti nasi betul tak? Betul. Nasi nangis. Lepas tu saya pernah juga tanya staff saya lah yang India, yang Cina, ada tak mak-mak you cakap macam tu dulu-dulu? Dia cakap mak-mak dia akan cerita, kalau Cina dengan India akan cerita bahawa itu membazir, kesian dekat orang yang tanam, orang yang buat tanaman tu. Itu cara dia orang. Dia akan pendekatan Melayu lebih scary sikit. Scary lah, menangis kan. Tapi sebenarnya yang menangis tu bukan nasi tu. Kita tak nampak nasi tu keluar air mata. Yang keluar air mata sebenarnya ibu kita, bapak kita, sebab dia beli makanan. Ya, bila dia beli makanan tu kita pula membazir, tak makan habis, dia terasa di hati. Jadi bila kita makan habis, sebenarnya jaga hati mak bapak kita lah. Ya? Jadi kita kena amalkan anak-anak. Jangan macam anak saya pun kadang-kadang ibu tambah lagi. Kakak tak habis lah cakap macam tu. Kakak tak habis. Kakak ambil dulu sikit-sikit. Ibu tahu sebab the last tu
ibu dia yang kena makan. Ibu dia yang kena habiskan makanan yang tak habis tu. Itu satu penyiksaan buat seorang ibu. Kan, ibu nak diet jugalah kan. Jadi penat jerih mereka. Sebab itulah saya ambil title tu, makan sampai habis. Sebenarnya kita nak bagi tahu, hargai makanan, elakkan pembaziran supaya ia tidak menjadi satu masalah kepada environment sebenarnya as a whole. Kan kita nampak tapak keputusan kita dah makin banyak yang dibuang. Itulah yang kita nak anak-anak kita hargai, makan sampai habis. Kita jangan jadi syaitan. Macam tu. Itu sifat syaitan membazir bola hitam. Alright. So, Puan, just nak tahulah Puan, apakah faktor utama yang menyebabkan lebihan sisa makanan ni dan sebagai masalah yang berterusan di Malaysia, Puan? Mungkin selain daripada yang mungkin Puan beritahu yang hotel masak dalam kuantiti yang lebih, apakah lagi yang daripada pandangan Puan faktor utama yang menyebabkan lebihan sisa makanan ni, Puan? Okey, kalau sebelum kita bercakap pasal sisa, kita tengok numbers dulu lah. Orang kata kita melihat beyond numbers, yang faktor tu adalah beyond numbers, tapi this is the number yang diproduce oleh beberapa agensi dan sebagainya. Kalau sisa makanan yang dibazirkan dalam tempoh setiap tahun lah dianggarkan 1.3 bilion tan satu dunia, kita bazirkan sisa makanan yang dihantar ke tapak pengukusan tu 1.3 bilion tan. Ya, sisa makanan. Rugi kan? Banyak kan? Jadi kajian juga dibuat oleh SW Corp pada tahun 2020, lebih kurang 40% dihantar ke tapak keputusan untuk sisa makanan tu. Dan 17,000 tan 17,000 tan lah, 40% tu adalah sisa makanan. Dan sisa tu mampu diberi kepada 1,300 orang untuk 3 hari sekali makan. Meal 3 kali sehari, 1,300 Banyak orang. tu Puan. Banyak. Itu bersamaan 1,700 tan tu adalah bersamaan dengan 7 buah kolam renang Olimpik. Olimpik bukan kolam renang kondo tu kecil. Jadi kalau katakanlah perkara-perkara ni kita tidak amalan untuk tidak membazirkan tu, kita tidak jaga, tidak kawal, ia akan berterusan. Apa akan berlaku kalau ada berterusan peningkatan sisa makanan ni? Jadi tapak pelupusan kita akan makin berkurangan, tanah dah makin kurang. Jadi saya pernah sekali melihat dekat salah satu tapak pelupusan di Selangor lah. Saya berdiri di atas tapak pelupusan tu dan saya tengok rumah baru dah naik lah. Anda mahu ke rumah anda dibina bersebelahan dengan tapak pelupusan. Tapak pelupusan kena ada buffer zone tau. Macam ini tanah bulat. So dia ada bulat tengah tu sahaja yang boleh timbunkan sampah. Jadi yang bulat keliling tu tidak boleh tambunkan sampah. Itu buffer zone dia. Tapi untuk membuat pembinaan rumah, dia tak ada buffer zone, dikenakan kepada developer. Jadi developer ni anjak tanah tu, nak bina sebanyak yang boleh. Sampailah dia jadi kepada tepi pagar landfill. Dia akan jadi macam tu. Dia duduk di tepi pagar landfill. Jadi nanti public akan komplain. Bau busuk daripada landfill. Banyak burung-burung anggrek tu, yang putih comel tu, terbang-terbang ke rumah dia. Baulah yang paling dia orang tak suka. Jadi kalau katalah tapak pelupusan tu hanya dump site, bukan sanitary landfill yang dirawat, memang bau, tak boleh kata apalah, bau memang wangi semerbak lah nanti sampai kan. Jadi bayangkanlah kita nanti tak ada tanah, nakkah kita buat dekat macam tu, anak-anak kita tak ada tempat bermain. Jadi untuk mengelakkan semua ni, saya dah cerita kaedah-kaedah hotel kena buat macam mana dan sebagainya. Dan kita yang lain ni lebih kepada individu lah, kita sendiri. Macam mana kita nak menjaga makan minum kita, ya? Menjaga cara memasak kita, menjaga ataupun melaksanakan kaedah yang berbeza penyusunan makanan kita. Itu saya akan ceritakan nanti lagi. Ada soalan lain tak, Faris? Ada. Alright. Betul Puan, saya setuju dengan Puan sebab nak tak nak pun pada akhirnya dia bergantung pada individu, sebab kita dah sediakan mereka pelbagai jenis kelengkapan, pelbagai jenis tool yang cantik, yang mudah, tapi kalau diri sendiri yang tak nak guna pun jadi satu masalah juga. Betul tak Puan? Betul, sangat-sangat. Alright, okay.
So kita bagi peluang untuk Puan Umi untuk berehat seketika. Kita akan kembali selepas advertisement daripada SW Corp. Jangan ke mana-mana. Each day, Malaysians dispose of some 4,000 tons of edible food, enough to feed about 3 million people. In Kuala Lumpur alone, some 40% of the 2,400 tons of waste that end up in landfills daily consists of food waste. In an effort to hammer home the need to reduce the amount of food waste generated, Solid Waste Management and Public Cleansing Corporation, or SW Corp, is planning to expand on its Value Food No Waste campaign. It's very important for public to know how to plan in buying food, and then how to cook properly in a good quantity, enough quantity, and then if there's a waste, you have to keep it in the freezer and later on recook for the next day. And today we are going to promote to you on how to cook leftovers also from rice, and then what else? You have to actually do something with your food waste, in which you can do composting. You can actually make a new food and then give it away, something like that. Also present at the event was Segambut MP Hannah Yeo, who demonstrated using leftover ingredients to cook up a whole new dish. We hope that today is the next component of no wastages in food. We hope that people will start to see this as part of their lifestyle. That means it's not just a one-off program, but they will slowly change the way how they treat their waste in the kitchen. You know, how you segregate and how you see that there's actually a way out of, and you don't have to waste this trash at home. Residents were also invited to bring in their recyclable materials, which they could sell as part of SW Corp's Trash to Cash initiative. The easiest thing to do is always to just throw everything to the rubbish bin lah. That means I don't see the problem, I don't know the problem, there's no problem. Okay, but this is where the awareness. Alright. So kembali lagi kita bersama dengan program Pocket Talk. Baik, Puan Umi, boleh saya seteruskan program ni, Puan Umi? Silakan. Alright, Puan Umi, sebagai organisasi yang peka terhadap isu ini, apakah inisiatif yang sesuai untuk kita menangani perkara ini? Bukan saja SW Corp, bukan saja dengan Alam Flora, tapi kita bersama dengan komuniti. Mungkin Puan share sikit, Puan, berkenaan dengan inisiatif ini. Boleh. Saya boleh share. Jadi pada inisiatif ini, bagaimana kita nak buat. Jadi kita sebenarnya tak bolehlah kita bukan kena jadi peka saja. Peka. Dia menjadi bukan saja ia tanggungjawab SW Corp, bukan saja tanggungjawab konsesi untuk mengurangkan sisa makanan ke tempat kukusan. Ia menjadi tanggungjawab semua. Jadi saya tak bolehlah nak paksa orang kurangkan makan untuk daya, untuk keto, demi untuk capai target pengurangan ni kan. Jadi apa yang kita boleh buat, inisiatif yang kita boleh buat ni lebih kepada tips-tips lah, kepada tips-tips macam mana kita jangan membazir. Itu saya boleh cerita tips-tips. Boleh ke saya cerita tips? Boleh. Nak dengar saya? Banyak tahu tips sebenarnya. Kalau nak dengar lebih lanjut, nak tengok lebih lanjut, macam saya cakap tadi, follow SW Corp punya Facebook, iaitu Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Bersihan Awam. Cari dan juga jangan lupa follow wilayah punya SW Corp Wilayah Persekutuan. Itu Facebook yang important, dan juga media sosial lain dekat Instagram, Twitter, semua ada dan boleh disemak di situlah Tapi orang memang banyaknya follow Facebook sahaja. Jadi tips antara yang saya cakap, nombor satu sekali lah, jangan bawa duit banyak-banyak. Tapi sekarang saya duit dekat handphone. Duit dekat handphone. Sagi scan Puan, pay, semua orang tahu dah ada e-wallet. Itu pula jadi masalah. Jadi jangan masukkan duit banyak-banyak dalam e-wallet anda. Itu satulah. Jadi bila nak pergi beli-beli barang, mungkin bawa small calculator atau calculate lah dalam otak kita kan, calculation macam mana. Jadi kita kena rancang lah menu menu-menu yang kita nak masak. Kita kena rancang apa yang nak beli, rancang apa kalau penjual, apa yang nak dijual, betul tak?
Jadi kita kena sederhana, jangan boros, beli yang perlu saja. Jadi yang tak suka jangan beli. Ya contohlah kata ish tak try lah makan tu, nak try lah makan ni, jangan. Kalau boleh elakkan. Sebab daripada kajian kita, yang itulah yang bila kita beli kita tak suka kita buang. Padahal benda tu makan. Itu banyak Betul, sungguh. sangat tinggi dia punya rate tu ada dalam Facebook SW Corp ya. Lepas tu kalau kita nak try, jangan beli sekilo. Boleh tak? Boleh beli sebiji. Contoh kan. Buah ada setengah orang dia nak try makan strawberry ke. Sekali minta sebiji dia bagi free. Rasa kat sini. Terus dapat rasa. Itu boleh lah, kita kena buka mulut sikit minta kan. Boleh tak saya nak tak rasa. Kalau itu first time nak try. Tapi kalau nak try dengan family, janganlah beli banyak-banyak, beli sikit-sikit ya. Kemudian nanti tak kena selera, tong sampah juga jadi mangsa ya. Kalau anda tak kompos lah, kalau anda buat composting, buat baja, alhamdulillah. Jadi kita bila dah kalau kita dah masak atau kita dah beli, kita hidang sikit-sikit, jangan hidang banyak-banyak ya. Hidang tu dan ambil pun sikit-sikit ikut kuantiti yang kita nak makan. Yang kita makan cara segenggam kan, sesudu, tu bagus juga tu. Itu pun ada value food no waste juga, dan juga value kita punya calorie loss dan sebagainya kan. Dan bila kita beli makanan yang dalam tin, yang dalam paket, tengok dia punya tarikh luput dia. Kena tengok mengapa tarikh luput ni. Kalau sebenarnya ada setengah orang dia beli juga kalau nak dekat-dekat tarikh luput, sebab dia tahu sebenarnya 6 bulan lagi boleh guna juga. Tapi tak elok lah sebaiknya cari yang tarikh luput yang paling lewat lagi nak sampai, yang paling lama lagi nak sampai. Jadi bila balik rumah, susun pula barang-barang ni. Ada satu lah dekat Instagram lah saya tengok dia IG influencer, dia juga pengeluar produk vitamin. Dia kalau beli barang, dia tunjuk. Dia bubuh label besar-besar. Ini 10 hari bulan 10 tahun 22 expired. Dia susun lah. Semua dia susun. Kadang-kadang yang mana dia beli dulu tu expired lagi lewat. Yang dia baru beli tu expired lagi awal. Jadi bila dia susun, dia tahu first in first out, yang tu kena masak dulu. Ambil yang tu dulu dimasak. Itu cara masak lah. Lepas tu kalau nak lebih memberanikan diri dan merangsangkan, kalau boleh jangan minta plastik langsung, bawa lah mangkuk tingkat. Faris mesti ada, Alam Flora ada bagi mangkuk tingkat kat saya juga. Thank you Alam Flora. Jadi bawa mangkuk tingkat tu dan bawa lah bekas-bekas plastik lain. Saya ingin jugalah melihat ada orang viral kan, kata dia bawa mangkuk tingkat masuk dalam kita dalam Facebook you letakkan hashtag mangkuk tingkat. Nanti kalau saya cari jumpa kan, sebab dia orang kata saya ni duta mangkuk tingkat ya. Malah sebab cakap pasal value food no waste banyak. Jadi kita elakkan menggunakan single use plastik. Bahaya ya, single use plastik ni bayar plastik nak terurai. Straw sendiri nak terurai lebih kurang 700 tahun. Jadi saya ada masukkan video dalam Facebook SW Corp wilayah Persatuan lah. Orang perempuan ni jangan pakai straw. Sebab bila pakai straw dia kena macam mulut dia tu kena macam ke depan tau. Dia akan menggalakkan kerut di muka. Jadi lebih baik kita save the world. Jadi save the earth. 700 tahun straw tu nak deplete. Jadi tak payah pakai straw, minum terus. Itu lebih baik untuk urat-urat di wajah kita. Okey. Jadi kalau di rumah macam saya cakap dalam video tu, guna masak dalam kuantiti yang mencukupi, masak first in first out. Kemudian lebihannya kena bagi makanan kepada ternakan atau bagi sedekah. Kalau penjual tu amal-amalkan memberi makanan yang lebih sedikit kepada pembeli. Itu satu sedekah, especially bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni pula kalau trend, you dah menjual, you tahu dah berapa laku, berapa tak laku, janganlah masak banyak-banyak. Rugi juga kan. Jadi kalau nak increase pun sedikit demi sedikit. Dan kalau lebih, bagi sedekah dekat orang. Jadi kalau makanan yang kita masak lebih, simpan dalam freezer dengan cara yang betul. Tapi cara yang betul bukan lepas makan tu simpan. Cara yang betul nak simpan dalam freezer, lepas kita masak, sejukkan sekejap. Yang mana yang lain tu, yang nak simpan tu, yang kita dah makan, yang dah sejuk tu, kita masuk dalam Tupperware dan masuk dalam peti dalam freezer. Kita asingkan untuk hari kedua, hari ketiga. Ada ramai yang buat macam tu. Dia masak siap-siap, nanti dia keluarkan, dia masuk dalam microwave saja ataupun dia panaskan. Jadi itu jimat lah.
Ya, kita belajar jimat-jimat ni sebab sekarang zaman ekonomi kita bukan bagus sangat. Kalau buat investment pun hanya boleh dapat masuk FD dapat 2%, 3% saja setahun. Berapa sangat dapat? Ya, jadi lebih baik kita berjimat cermat dengan duit ringgit yang kita ada ni. Dan kita juga, saya menggalakkanlah bila kita simpan makanan dengan betul tu dalam freezer tu, kita boleh pakai the next day. Kalau kita lepas makan, kita belum lagi simpan makanan tu dalam freezer, yang dalam periuk yang lebih tu, lepas tu dalam pinggan tu ada lebih, tapi dalam pinggan tu macam tak tersentuh lah, macam ada 2 ekor ikan lagi, masuk balik dalam periuk, panaskan dalam periuk tu, bagi menggelegak elok-elok dan bagi dia suam atau sejuk, baru masuk dalam Tupperware dan masuk dalam peti ais. Itu cara orang tua-tua lah macam mana nak buat kan. Baru-baru ni kalau tengok video tadi, tengok saya memasak dengan YB Hana, saya masak dengan menggunakan lebihan makanan semalam. Jadi malam tu kita ada buat masak nasi. Ini nasi sejuk, kita buat nasi goreng tom yum. Tom yum pun ada lebih semalam. Jadi tom yum tu kita tapis, ambil isi dia, kita goreng sekali. Dan kita tambah lapis tom yum sikit. Tak bubur garam pun waktu saya masak tu. Dia dah berasa dah dia orang cakap lah sedap. Dia orang mudik saya kot tu, Faris, saya tak tahulah. Ya, dia orang kata sedap lah. Betul, kena husnuzon puan. Kalau kena husnuzon. Ya, husnuzon lah, saya husnuzon lah. Harap betul-betul sedap. Tapi saya tengok habis tu saya yakin lah sedap. Jadi masakan yang kedua saya buat daripada nasi tu adalah cucur udang. Jadi nasi tu kita boleh lenyek-lenyek ataupun blend dia, campurlah dengan tepung sedikit, kemudian masuk air, bubur garam, tambah dengan udang, bubur daun kucai dan sebagainya, gorenglah macam cucur, cicahlah sos cili, memang sedap. Ya, itu antara cara-caranya. Yang paling bagus, buatlah composting dengan sisa makanan. Itu je. Itu tips-tipsnya. Chris. So basically memang betul like macam contoh bila kita tengok video tadi, kita kena ada kesedaran sebab orang kan dia kata kalau macam if I don't see me, that's not my problem, betul tak puan? So basically kita kena lah at least, tak tahu apa, mungkin kita kena bawa ke diorang ni ke tempat perusahaan sampah ke apa ke untuk bagi diorang kesedaran mengenai ni. Siapa yang kita tangkap buang sampah tu patut kita bagi duduk dekat Taman Beringin tu satu hari. Kan angin syahdu Taman Beringin tu. Alright. Tapi kita baik. Itulah. Baik, Puan, saya nak bagi tahu Puan, terima kasih banyak yang tertiga kepada Puan Umi di atas perkongsian sebentar tadi. Saya tak tahu kepada semua orang, tapi bagi saya ia sangat padat dan berinformasi. Semua jawapan yang telah dikongsikan sebentar tadi, saya dapat rasa yang memang Puan Umi ni antara seorang yang very passion lah dalam Puan punya tanggungjawab. So, jadi dapatlah kita mengetahui peranan Ashabul Qaf dalam memastikan masyarakat menghargai makanan untuk mengelakkan pembaziran. Kita akan berehat seketika ya Puan, seketika nanti kita akan kembali semula untuk segmen kuis kita pada hari ini. Wow, hadiah tu. Cik buat apa ni? Buang sampah. Apa lagi? Hei, kalau ada 10 orang macam Encik ni, tak lama lagi flat kita akan jadi tempat pengurusan sampah tau. Sekarang ni kita pergi ambil sampah kat bawah tu, nanti ikut saya. Kenapa Cik bawa saya datang ke sini? Tong sampah ini telah disediakan oleh pihak kerajaan demi kebersihan dan kesejahteraan kita bersama. Baik, kembali lagi. Jom kita ke segmen seterusnya, iaitu segmen quiz. Kalau kita tengok pada video tadi, dia tanya kepada orang tu, nak ke tempat rumah dia jadi tempat perubusan sampah? So basically kita tak nak lah tempat kediaman kita jadi tempat perubusan sampah. Baik, untuk segmen quiz, Alam Flora akan ajukan kepada para penonton untuk yang menonton Fix Pocket Talk pada hari ini. Saya harap semua dah bersedia untuk menjawab soalan yang diberikan sebentar sahaja lagi. Anda boleh hantarkan jawapan anda ke ruangan komen di Facebook dengan segera. Of course, seperti biasa, kita akan memilih pemenang berdasarkan jawapan yang paling cepat dan tepat. Hadiah Sagawati akan diberikan oleh pihak Alam Flora Sdn Bhd. Jom kita saksikan BT untuk soalan kuis kita pada hari ini. Berikut adalah soalan kuis bagi Pocket Talk minggu ini.
Sila berikan nama penuh dan jawatan speaker Pocket Talk pada hari ini. Apakah objektif utama kempen Value Food No Waste oleh SW Corp? Sila jelaskan cara-cara untuk mengelakkan pembaziran makanan. Saya Baik, jawab. suka. Baik, suka saya untuk ulang balik soalan tersebut. Sila berikan nama penuh dan jawatan speaker Pocket Talk kita pada hari ini. Apakah objektif utama kempen Value Food No Waste oleh SW Corp? Dan saya minta untuk para penonton untuk sila jelaskan cara-cara untuk mengelakkan pembaziran makanan. Cepatkan hantarkan jawapan anda di ruangan komen di bawah dan kami akan pilih pemenang berdasarkan jawapan yang paling cepat dan tepat. So seterusnya kita akan ke segmen terakhir iaitu segmen tips. Untuk segmen tips Pocket Talk pada hari ini, boleh tak Puan kongsikan selain pada tips yang tadi, bagaimanakah orang ramai boleh mula untuk mengelakkan tabiat pembaziran makanan kepada penonton, iaitu makan sampai habis? Mula kena dengan jadi itu sebenarnya tips-tips yang saya ceritakan tadi itulah Faris ya. Jadi yang pentingnya adalah ini kira saya sum up lah ya. Saya sum up kata-kata saya lah macam pada saya apa kita kena ingat makan of course kena bismillah. Apa saja yang kita buat kena bismillah. Lepas tu apa yang kita beli, yang kita ada, yang kita bakal beli, yang orang bagi hadiah kat kita, apa saja yang kita pegang, yang kita hold pen ke kertas ke, semuanya akan menjadi sampah satu hari nanti. Segala-galanya akan jadi sampah. Semuanya memerlukan tempat untuk dibuang. Percayalah, kalau nak pindah rumah, kita akan select-select barang mana nak buang, barang mana nak ambil, sampah. Ya, kita beli baju baru, sampah. Baju-baju lama kita jadi sampah, kita nak buang. Kita tak fikir pun macam mana perkara-perkara tersebut akan menimbulkan lagi sampah-sampah dekat tapak bungkusan. Jadi tips dia yang paling important pasal pembaziran makanan ni adalah fikir. Fikir dulu. Ya, fikir banyak-banyak sedalam-dalamnya nak makan apa hari tu, rancang macam mana, buat menu ke, nak masak ke, nak beli. Jadi kalau ikut perkiraan kita, membeli itu membeli 100% setiap hari adalah sangat-sangatlah membazir. Ya, sebab dia membazir sebab harga dia lebih tinggi. Memasak itu lebih menjimatkan dan membawa mangkuk tingkat itu adalah very friendly to the environment. Jadi bawalah mangkuk tingkat, sekarang ada dijual mangkuk tingkat siap masuk dalam beg cantik, boleh letak nama masing-masing. Kan? Jadi itu antara tips berkesan. Jadi tips lain, elakkanlah guna single use plastik. Bila nak beli makanan pula, bawa bekas-bekas untuk isi. Orang selalu cakap kat saya, macam mana Umi kalau pergi ke pasar nak beli ikan mesti nak wrap, ya, beranikan diri bawa tupperware besar kecil dan sebagainya, ya, sediakan bajet untuk membeli troli yang untuk meletakkan benda-benda tersebut. Sebab kalau kita tak ada keberanian untuk mengubah masa depan atau mengubah cara kita, amalan kita sampai bila-bila pun tidak akan berlakunya pengurangan sisa ke tapak bungkusan. Sampai bila-bila kita hidup macam ni, kita hanya kemas dalam rumah saja. Kita tak tengok apa yang luar rumah kita, apa di atas jalan, apa di tapak bungkusan. Kita kena tengok semua-semuanya. Jangan hanya kita bersihkan luar, tapi di dalam rumah, di luar kita buat tak tahu, kita buang sampah, potong rokok, tok rata-rata dan sebagainya. Sisa makanan makan tak habis, buang. Macam tadi dia buang apa, kabinet sofa yang nak buang ya. Ada yang buang makanan, sampah daripada tingkat 15 ke bawah pun ada, tingkat 40 ke bawah pun ada. Tolonglah ubahlah sikap anda. Dan yang lain yang dah, orang kata dah sikap yang dah baik ni, beranilah tegur. Itu paling penting ya, kena tegur orang, tegur betul-betul. Sebab anda tolong tegur tu, tolong kami, tolong SW Corp, tolong Alam Flora, ya, tolong juga negara, tolong bumi ni. Dan sebenarnya kerja-kerja tu dapat pahala, benda-benda yang free and easy orang kata, very very good to be done. Dan kalau dapat tu, sekarang ni kat Malaysia nak tukar sikap ni susah. Dia suka yang viral-viral ni. Kalau ikan siakap pun boleh viral, korang tolonglah viral-viralkan benda-benda sampah sarap, sisa makanan, sisa fabric, ya, barang-barang kita semua
semula ni tolonglah viralkan dan hashtag ataupun taglah Perbadanan Pengurusan Sesepuh Pejabat supaya kami dapat melihat effort anda. Dan selalu tengok dalam Facebook tu sebab kadang-kadang ada pertandingan dibuat. Kita nak bagi public viralkan. Tapi yang penting ikhlaslah buat perkara tu sebab ini untuk semua orang, bukan untuk kita saja. Itu tips paling penting itu je. Faris, ada nak tambah ke Faris? Faris ada lagi. Betul lah tu, sebenarnya basically apa yang kita sampaikan pada hari bukannya untuk kebaikan organisasi saja, tapi sebenarnya untuk kebaikan untuk semua orang lah. So the best restaurant adalah not from there, but actually from anywhere else, tapi sebenarnya daripada rumah kita. Betul tak Puan? Betul. Baik, Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung rancangan. Berdasarkan topik kita pada hari ini, dapatlah kita simpulkan bahawa banyak lagi kelebihan yang kita boleh kecapi sekiranya kita bersama-sama menghargai makanan dalam masa yang sama mengelakkan pembaziran. Baiklah, akhir kata terima kasih yang tidak terhingga kepada Puan Kaltong kerana sudi meluangkan masa informasi mengenai topik yang dibincangkan dalam Tips Pocket Talk pada hari ini. Terima kasih sangat-sangat Puan, saya sangat hargai. Saya sukalah spend time dengan Puan ni. Dan terima kasih juga. Apa tu Puan? Ya, terima kasihlah. Kalau boleh banyakkan lagi lah bantu kami di SW Corp. Contohnya di wilayah ni Faris, mungkin saya boleh ambil seminit dua lagi, iaitu boleh, saya maklumkan hari ini dekat Facebook SW Corp Wilayah Persekutuan kita akan lancarkan untuk pendaftaran siapa-siapa yang nak buat vlogging. Vlogging tu sampah sambil berjalan, tapi kita buat kaedah berjadual dan sebagainya. Anda boleh book time anda, tarikh anda, lokasi anda dengan SW Corp Wilayah Persekutuan dan kami akan buat confirmation nanti adakah dapat atau tidak tarikh tersebut dan lokasi tersebut. Dan bila dah ada confirmation, anda dah register tu, kena register dengan 10 orang maksimum. Kalau anda nak pergi 4 orang pun boleh register dalam bolang Google Form tu. This adalah aktiviti baru bagi meningkatkan kesedaran awam, kesedaran mengenai persekitaran di wilayah persekutuan, especially Kuala Lumpur. And Kuala Lumpur and Putrajaya adalah heart of Malaysia, jantung hati Malaysia. Jadi tolonglah bila kita bersihkan jantung kita, hati kita, jantung hati tu, maka bersihlah seluruh Malaysia. InsyaAllah. Bantu kami dekat SW Corp Wilayah Persekutuan dan SW Corp seluruh Malaysia. Terima kasih Bu Umi atas perkongsian tadi, dan terima kasih juga kepada semua penonton yang sudi bersama-sama dengan kami daripada awal sehingga ke akhir rancangan. Semoga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang dengan speaker-speaker yang lebih lagi menarik. Saya host anda Faiz Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay at home and bye-bye. Jumpa lagi. Salam, jumpa lagi. Jom saksikan Fix Pocket Talk di mana kami akan mengupas topik-topik berkaitan alam sekitar ke arah kehidupan lestari.